Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk yang kali ni, cikgu nak ajar awak jawab soalan penyelesaian masalah topik kebarangkalian. Okey, dia masih lagi sama dengan yang sebelum ni. Okey, kita masih lagi hanya belajar bab kebarangkalian. Okey, sekarang cikgu nak awak jawab untuk uji diri tujuh. Tapi cikgu tunjuk contoh lah. Dia lain sikit lah. Soalan dia yang berbeza. Cara dia lebih kurang sama. Okey, kita tengok soalan satu ni kan. Cikgu explain berdasarkan soalan lah. Soalan satu ni dia cakap, jadual berikut menunjukkan taburan kekerapan bagi umur pelancong yang mengunjungi sebuah pulau Langkawi pada hujung minggu tertentu. Okay, ini jadual kekerapan. Umur 10 hingga 29 tahun, ada X orang yang datang Langkawi. Umur 30 sampai 49, ada 260 orang datang Langkawi. Umur 50 sampai 69 ada 160 orang datang Langkawi. Okey, lepas tu dia tanya, jika seorang pelancong dipilih secara rawak, kebarangkalian pelancong yang dipilih itu berumur kurang daripada 30 tahun ialah 4/25. Cari nilai X. Okey, dia suruh awak cari nilai X. Kita tak tahu, tiba-tiba je dia suruh cari nilai X. Okey, jangan risau, jangan bimbang. Cara kita nak jawab soalan, kita tengok daripada soalan A tadi, dia bagi maklumat apa. Kita tengok. Dia kata, jika seorang pelancong dipilih secara rawak, kebarangkalian. Dia bagi kebarangkalian. Soalan A, kita kena ada PA sama dengan NA per dengan NS. Kenapa kena ada benda ni? Sebab dia ada bagi kebarangkalian. Kalau nilai kebarangkalian, inilah nilai kebarangkalian yang dibagi maksudnya. Okay, so dia kata kebarangkalian apa? Kebarangkalian pelancong yang dipilih itu berumur kurang daripada 30 tahun. Berumur kurang daripada 30 tahun. Maksudnya, inilah ni, kebarangkalian yang ni. Umur 10 hingga 29. Kebarangkalian yang ini. Okay. Dia kata kebarangkalian pelancong yang dipilih itu berumur kurang daripada 30. Sebab kalau sini dah 260 ni umur 30 lah. Dia nak kurang daripada umur 30. So sinilah yang ni. Okey. Dia kata kebarangkalian tu ialah 4/25. So sini adalah 4/25. Nilai PA ni 4/25. Okey. Berapa nilai NA? Kita tengok sini. Berapa orang yang umur 10 hingga 29 tahun? X kan nilai dia letak kat sini. So kita letaklah X. Okey, lepas tu berapa nilai sampel kita? Tambahlah semua sekali ni. X tambah 260 tambah 160. Kira X, kira sampel dia. X tambah 260 tambah 160. Dapat berapa? Dapat berapa tu kira? Dapat X tambah 420. So ini adalah sampel. Ini sampel. Jadi kita tulislah kat bawah ni, sampel, bilangan sampel kita ialah X tambah 420. So itulah sebabnya dia bagi tahu kebarangkalian 4/25 ni ialah orang yang umur bawah daripada 30. So yang berapa orang yang umur bawah 30? Inilah X dia letak. So kita letaklah X. Berapa sampel kita? So kita campurlah semua ni sebab ada X. X tak boleh tambah dengan ni. Okey, dia asing. So bila dah dalam keadaan macam ni, kita boleh selesaikan guna konsep algebra yang kita belajar sem lepas. Okey, caranya yang duduk bawah ni kita pindah pergi atas. Yang sini 25 pindah pergi sebelah sini. So dia jadi 4 kurungan. Ini berapa ni? X tambah 420. Tutup kurungan. Sama dengan X. Yang duduk di bawah kita letak kurungan. Dalam kurungan 25. Bila pindah pergi sebelah jadi macam tu. Okey, faham kan? Okey. Kemudian kita darab masuk. 4 darab X, 4 darab 42. So 4 darab X kita akan dapat, saya tulis kat sini. Kita akan dapat 4X. 4 darab 420. Tekan kalkulator. 4 darab 420 sama dengan
1680 tambah 1680 sama dengan X darab 25 25X. Lepas tu nak buat apa? Pindah yang X ni, pindah pergi sebelah, ini pindah pergi sebelah. So jadi 1680 sama dengan 25X tolak 4X. Lepas tu buat apa? Kira lah ni nak buat apa? Tolak 21X 1680. Lepas tu pindahkanlah 21. 1680 per 21 sama dengan X. Lepas tu kira ini dapat berapa? 1680 bahagi 21 dapat 80. So dapatlah nilai X sama dengan 80. Menjawablah soalan kita tadi. Okey. Jadi kita pun contenglah dekat sini, kita tulis sini 80 X dia. Lepas tu barulah jawab soalan B. Soalan B dia cakap, soalan B dia cakap, jika 50 orang pelancong dipilih secara rawak daripada semua pelancong itu, berapa orangkah dijangka berumur lebih daripada 49 tahun? Okey, kalau soalan yang bentuk yang macam ni, dia bagi tahu mention nilai 50 macam ni, first kali awak tengok dia suruh cari berapa orang dijangka kan. So, first kali awak kena ada dulu kebarangkalian umur 49 tahun. Okey, kita kena buat macam ni. Soalan B kita kena buat PA sama dengan NA per NS. Okey. Kita nak cari kebarangkalian yang umur 49 tahun dulu. Okey. So kita tahu yang umur 49 tahun ke atas lebih daripada 49 tahun kan ya. Umur 49 tahun ke atas ialah 160. So kita isi kat sini 160 per dengan bilangan sampel kita semua sekarang ada berapa? 420 tambah X. X tadi 80 kan? 420 tambah 80 sama dengan 500. So kita dapat dekat sini nilai ini 160 bahagi 500. 160 bahagi 500. Okey, kita dapat 8 per 25. 8 per 25. Okey, ini kita cari kebarangkalian untuk yang umur lebih daripada 49 tahun. Lepas tu sekarang ni dia suruh cari NA. Cikgu kenapa nak cari NA lagi sedangkan kita dah tahu NA dia ada 160? Tak, sebabnya ini tak sama. Sebab dia kata dalam 50 orang dia ambil secara rawak, berapa yang kena dengan dekat umur lebih 9 tahun, lebih daripada 49 tahun. Jadi kita kena buat ini adalah nilai sampel baru. Kalau dia cakap dia pilih 50, maksudnya itu adalah sampel baru. Kalau dia pilih satu orang, dia guna sampel yang lama. Okey. Jadi kita kena buat balik. Kita kena buat balik PA sama dengan NA per NS. Kan dia tanya berapa orang. Okey, soalan dia berapa orang, bukan cari kebarangkalian. So inilah yang kita nak cari, yang NA ni yang kita nak cari. Okey, kita tak tahu berapa nilai dia. Okey. Yang ni ya. Okey, lepas tu so dekat PA ni kita kena masuk nilai ni. 8 per 25. Okey, 8 per 25. Okey, kita cikgu contoh kat atas ni. 8 per 25 sama dengan tadi PA sama dengan NA per NS. Okey, sekarang ni NA ni yang kita nak cari. So, kita tulis NA. NS kita adalah 50. Sebab dia kata dia pilih 50 orang. Okey. Jadi, barulah kasih pindah. 8 per 25 darab dengan 50. Dapatlah NA dia. So, berapa jawapan dia? Kamu akan dapat 16 orang. Okey, boleh? So, sebenarnya cara dia terselindung yang ni soalan B ni. Cikgu ulang balik ya. Kalau tadi soalan A, dia kata jika seorang pelancong dipilih secara rawak. Okey, ini kebarangkalian yang biasa dia akan pilih seorang saja daripada kalangan semua. Tapi untuk B ni dia cakap jika 50 orang. Kalau dia cakap nombor baru, dia bukan pilih seorang, tapi dia pilih lebih daripada seorang.
Itu dah jadi sampel baru. Okey, kalau sampel baru awak kena buat cara cari kebarangkalian yang asal. Lepas tu baru awak buat balik formula dia. Lepas tu awak masukkan kebarangkalian yang asal ni. Lepas tu awak masukkan sampel baru. Ni sampel baru kat situ. Baru awak dapat cari nilai A yang baru. So, bila dengan maksud kata lain, kalau dia pilih 50 orang, kebarangkalian untuk dia dapat yang umur lebih daripada 49 tahun ialah 16 orang. Tapi kalau lah dia punya sampel tu 500 orang semua sekali ni, okey, kebarangkalian yang dia akan ambil ialah 160 orang. Okey, awak kena faham situasi. Fahamlah awak jawab soalan tu. Okey, cuba buat dah. Okey, jadi cikgu tunjuk satu lagi contoh ni. Soalan B ni pula, cikgu bagi tahu keyword dia. Kalau ianya memang awak yakin dia 100% dia terjadi, so kebarangkalian dia adalah 1. Tak perlu awak kira. Kalau benda tu tidak mungkin terjadi, memang tidak akan terjadi, kebarangkalian dia adalah kosong. Okey, so kebarangkalian ni awak kena tahu ada nilai kosong, ada nilai 1. Dan nilai-nilai yang dapat pecahan tu adalah bila kita mengira. Okey, jadi dia tak boleh lebih daripada nilai 1 dan tak boleh kurang daripada nilai kosong. Kalau benda yang memang tak berlaku, kebarangkalian dia adalah kosong. Kalau benda yang memang berlaku, kebarangkalian adalah 1. Okey, cikgu tunjuk Sempena musim perayaan, sebuah pasar raya memberikan hadiah kepada setiap pembeli yang melebihi 500 dalam satu resit. Siapa yang beli 500 dalam satu resit dapat hadiah. Okey. Encik Ramli telah berbelanja sebanyak 450 dalam satu resit untuk membeli keperluan persiapan Hari Raya Aidilfitri. Manakala Encik Fauzi pula telah membelanjakan sebanyak 550 dalam satu resit. Cari kebarangkalian bahawa Encik Ramli menerima hadiah. Okey, Encik Ramli dia berbelanja sebanyak 450. Dia akan terima hadiah ke tidak? Tidak kan? So kebarangkalian yang A, kebarangkalian sama dengan, dia kata dia beli 450 kan? Dia kata kalau lebih daripada 500 baru dapat hadiah. So kebarangkalian dia yang ni kosong lah, sebab dia memang tak akan dapat hadiah. Kalau Encik Fauzi pula dia beli 550. So kebarangkalian dia adalah 1, sebab Cik Fauzi membeli lebih daripada 500. So memang dia akan dapat hadiah. So itulah maksud cikgu tadi. Okey. So tak perlu nak kira, tak perlu pakai NA, pakai NS yang tu, sebab ini memang kita tahu dia akan berlaku dan dia tidak akan berlaku. Okey. So awak cuba buat soalan-soalan yang lain ya. Okey, thank you.